Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Industrial Talk yang diajukan oleh Advanced Packaging Technology Research Group daripada Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. So pada hari ini kita datangkan Palmi Founder yang merupakan salah satu industri yang berkolaborasi dengan Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM. Kita datangkan Cik Hasna Nabihah binti Aziz yang merupakan founder Palmi yang sekarang ini berfokus dalam membangunkan produk dalam menggunakan natural fiber dan sustainable material. Okay. So oleh itu hari ini perkongsian ini adalah berkisar terutamanya penyidik di UTHM khususnya banyak yang menggunakan natural fiber dalam membangunkan produk-produk yang berinovasi. So oleh itu saya jemput host kita Dr. Yong untuk bantu saya explain sikit berkenaan Cik Hasna Nabihah. Boleh Dr. Yong? Okey, baik. Okey, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator kami, TS Dr. Saiful, dan speaker kami, Puan Hasna Nabihah. Saya bacakan sedikit dulu profil beliau. Okey, so Puan Hasna Nabihah Aziz. She's the founder of award-winning brand Palmi. Under her company, Nature Renaissance, merely as a young graduate with a bachelor degree in engineering technology, majoring in business management back in 2015. Okay, with her loving support of her mother, Asna's small workshop located in a state renowned for one of the largest pineapple plantation in Malaysia, is now a leading innovator and change maker in Johor Bahru, continually researching and developing new textiles and materials for greener Malaysia and the world. This is a bit of the story of her career. Okay, there is a saying that sometimes all it takes is a woman's touch. And for Palmi, this is somewhat an understatement. Palmi is not only female founded by leadership that is hands-on with the process from A to Z. It was under her wings that Palmi had received winning awards. Okay, so a few awards she have won. Okay, Johor Top 10 in 2017, Jauhar Collection Top 3 in 2018, Female Founders Edition Top 3 in 2018, Pop-Up Asia Award Excellent 2019, Anugerah Industri Petani Gold 2019, Hari Inovasi 2019 Silver, and SE Med School Accredited 2020. Okay. Without further ado, I think we can invite Puan Hasna to begin her talk. Okay. Hi, Assalamualaikum and very good morning everyone. I'm Hasna Nabihah binti Aziz. You can call me Hasna. So basically today I will share the journey of my company. So I am little bit about myself. I am 30 years old. I founded this company for 5 years since I was 25 after I graduate from my degree. And then because at that time it's not like I didn't get a job or I macam menganggur terlalu lama. I just menganggur dalam sebulan, kemudian I dapat kerja. Tapi because the family matters, like my dad just passed away, so I think there's a need for me to stay at home. So while staying at home, I wanted to do something for myself and also for the community as well. So this is what I do. I've been in this industry since I was 17 actually. So first, my mom sent me to learn how to make a threads from pineapple leaf actually. When I was 17, masa tu kita memang tak suka lah kan. You know lah budak, kita rasa nak kerja dekat mall, kita rasa nak kerja yang fun, yang happy-happy punya.
Not like this kind of very serious job yang kita nak kena jaga, kena fikir, kena banyak fikir, kena banyak buat R&D. So I didn't get that. Could you try? So itu yang buat saya continue dalam industri ni sebagai second skill saya. Degree saya lain, diploma saya lain. So this is my second skill yang saya belajar daripada saya 17 and then saya develop saya punya skill year by year, jadi tenaga pengajar and then pergi belajar dekat Thailand, dekat Indonesia and then jumpa lecturers around local university and then baca research orang. This is what I do in order to improve myself in this industry. So without further ado, so I will share my slide for today. Okay, Palmi, this is my brand, Palmi. Actually my company name is Nature Renaissance. Biasanya orang akan buat dia punya brand dengan company name dia sama. Tapi sebab orang kita susah sangat nak sebut Nature Renaissance tu, especially the word Renaissance. The word Renaissance tu maksudnya reborn, agriculture reborn. Saya jumpa dalam dictionary masa saya tengah belik-belik untuk cari nama company. And then tapi orang susah nak sebut kan. And then sometimes macam saya piss off. So saya tukar jadi Palmi, which is passion, art, love for Malaysia. So next, I will show you my video regarding the product. Hi everyone, I'm Asna. What do you think it's made from? Cotton, linen or synthetic fiber? What about this book? What about this and this and this? Well, all those you have just seen came from this. Every year in Johor only, we will produce 2 size of football stadium, pineapple leaf waste, which consists of 700,000 acres of pineapple plantation. During the harvest sessions, the crown are chopped off for the purpose of seeding. Almost everything is being used except this. The leaves are being transported and gathered in one spot just to be burned for 7 days. For paper producing, first, we boil the leaf into the water for 1 hour. After that, we ferment it for 1 night and next day, we blend the pulp then pour into the mold. Sounds right. For fabric producing, we extract the fiber from the leaves and leave it to dry. The fiber are then tied threads by thread to make into yarn and then we send to weaving factory. We need everyone to get involved to help saving the earth and to increase the usage of sustainable products. So that's a little bit from the video from me. Then next is why did I use, orang akan tanya I, this is very famous questions. Orang akan tanya I, why you use pineapple leaf? It was because Johor is known as the largest pineapple plantation in Malaysia. So data ni pada tahun 2019-2018. So 1 ekar bersamaan 47,000 kilogram waste. So jadi can you imagine kalau kita ada 47,000 kilogram waste tapi kita tak gunakan apa-apa, kita just bakar je ladang tu, apa akan jadi pada persekitaran kita? This is what we wanted to prevent. I'm not like environmental activist or macam very eco person ataupun macam orang yang macam vegetarian or really wanted to save the earth. But then because I love my earth and because when I travel, kita boleh tengok, bila saya memang suka travel, kita boleh tengok negara-negara lain menghasilkan produk-produk berasaskan agriculture waste. So saya cakap why not, Malaysia pun boleh buat benda yang sama. So I started to search how we can use everything the waste in Malaysia. Bukan setakat nenas je lah. Actually ada pisang, ada buloh, ada pokok beri. Macam Thailand banyak guna pokok beri untuk buat kertas. So tapi kalau dekat Johor, saya sangat-sangat menggunakan pineapple sebab ini yang paling banyak dekat Johor. So jadi saya boleh eliminate macam orang punya fikiran kata kita akan kekurangan sources, which is ini yang orang paling takut lah, kekurangan sources bila buat agriculture waste product. Tapi bila nenas ni, dia adalah harvest dia dalam 1 tahun, tapi dia ada banyak-banyak plot.
So jadi plot, orang farmers biasanya satu plot dia akan estimate, okay this one untuk tahun ni, this one untuk bulan ni, this one untuk bulan depan, untuk bulan depan. So ada continuous waste-nya. Bila ada continuous waste, dia akan ada continuous fire burning and all. So kita tak nak tu semua terjadi. So this is what I do. We take all the waste and turn into product. So this is the opportunity yang ada dekat Johor saja. Kalau dalam macam sekarang kan, kalau kita tengok 2019, kerajaan increase penanaman nenas di Malaysia sebab Middle East nak nenas Malaysia, nak nenas especially MD2. MD2 ni variation yang paling bagus kat Malaysia. Saya rasa semua orang pernah makan kan MD2. Bukan Josa lagi, bukan N36 lagi, bukan nenas Morris lagi. Tapi MD2 ni harga dia boleh melonjak sampai ke RM18 bagi 2 kilo. Ataupun 1 kilo keluar daripada ladang je dah RM2.50. So jadi actually is menteri kata lah at that time, menteri kata tanam nenas setahun je awak dah boleh jadi jutawan. So jadi at that time semua orang nak tanam nenas. Tapi macam mana cara diorang nak overcome the usage of waste after that? So this is a solution lah yang kita dapat kenal pasti. Satu adalah Fina Fiber. Okay, seperti yang kita tahu, mungkin saya tak ada knowledge dalam oil and gas, tak ada knowledge dalam produk-produk mechanical yang lain. Tapi knowledge saya lebih kepada fashion, stationery and also lifestyle punya produk. So this is what I find out about Fina Fiber, high tensile and flexible strength, good thermal insulator, and then this similar to linen. And then this one boleh jadi simultaneously boleh jadi pengganti kepada silk juga. Sebab lelaki tak boleh pakai silk, diorang boleh pakai kain daripada daun nenas. Actually kita dah buat dah baju kahwin daripada daun nenas, baju corporate, banyaklah. Ada a few yang customer kita datang beli kain saja and then diorang tempas sendiri. So this is how pineapple leaf dia jadi fiber dulu, kemudian kita jadikan fabric or textile. Ini adalah research daripada UMP yang saya dapat. Macam mana benda ni, macam mana nenas ni dia boleh membawa kebaikan kepada kulit kita, especially dengan Malaysia punya cuaca sekarang. Jadi orang yang ada eczema, orang yang ada sakit kulit yang tak tahan panas ataupun rashes. So this is what we can do. And then ni first project saya lah masa tu 2016. Saya graduate 2015 akhir tahun. Ni project pertama saya 2016 akhir tahun. So jadi kita dah start dah buat kain daripada daun nenas. Kalau puan tengok kan dekat sini, boleh nampak ke cursor saya ni? Boleh kan? Okay, kalau puan tengok kat sini, dia punya baju ni semua ada nenas, benang nenas kat sini. Ditenun secara manual dengan adanya unsur-unsur dan penggunaan benang nenas sendiri. Okay, ni competitive analysis yang saya dapat daripada dulu kita tak ada kompetitor. But now dulu kita ada kompetitor daripada UK je. Tapi sekarang kita ada kompetitor daripada Malaysia juga. Tapi diorang lebih fokus kepada pembuatan kertas instead of fabrics. Tapi yang Pinatex ni dia buat leather sahaja. Dan leather dia adalah 100 USD bagi 1 meter untuk leather. And then H&M, Reebok, Puma started to get from them sebab dia adalah eco leather. And then this one target market untuk produk-produk yang saya cakap tadi lah. Dari segi lifestyle, fashion, stationery. Untuk Europe sahaja penggunaan eco produk di sana, dia punya market setinggi, value market dia lah 47.6 billion. So it's quite big kan. Kalau kita dapat tap like 5 or to 10% dalam Europe market, kita dah boleh keluar penggunaan sepenuhnya waste di Malaysia. Even Malaysia pun tak kurang hebatnya. So untuk tahun ni dalam, mungkin sebab kita tengah COVID, so jadi saya tak dapat data yang exactly data.
Tapi data yang saya dapat ni 1.15 bilion ni ada sangat-sangat quite impressive actually untuk produk-produk yang dihasilkan di Malaysia. So bawah ni adalah brand-brand yang menggunakan eco product, Levi's, British India, and then ada event-event yang kita boleh pergi untuk marketkan kita punya produk. Saya memang plan untuk tahun lepas dan tahun ni untuk keluar ke luar negara. Tapi tak ada rezeki lagi, so jadi kita bersabar dan tunggu untuk next year. This is our potential buyers. Berapa ramai yang berminat untuk beli produk-produk berdasarkan material yang digunakan. So kalau Encik tengok, kalau tuan-puan tengok kat sini, percentage willing to pay extra for products and services from companies committed to positive social and environmental impact. So average dia daripada 2014 dan dia punya peningkatan percentage ni semakin tinggi year by year. So this is like a promising lah from me to my promising story untuk produk ni sentiasa berkembang dan ada tempatnya di luar negara dan juga di dalam Malaysia. So this is the opportunity kalau kita boleh kembangkan lagi kita punya business. So first kali dalam management kita boleh hire, kita boleh create job opportunities, executive, marketing, human resource, accounting, financing and purchasing. Tapi dari segi production, macam kita kan bagi saya apa yang saya nak buat adalah mobile factory di kampung-kampung. Sebab kalau saya nak buat company macam factory besar, dia akan menelan belanja kos yang besar. And then bila terlalu besar macam tapi orang tak willing untuk kerja di kampung sebab mungkin lifestyle-nya berbeza. Tapi kita boleh create lah untuk orang-orang yang nak bekerja di kampung, engineer-engineer nak pulang ke kampung. Bukan sekadar jadi sekarang kan ada trend untuk jadi farmers engineer macam tu. So they can be our engineer as well. The engineer, laboratory, general workers, graphic designer and designer. Graphic designer and designer ni saya akan tunjuk sekejap lagi kenapa saya memerlukan two distinct. Sebab kita ada buat juga OEM product untuk brand-brand lain selain daripada our own brand. So another opportunity is opening new farm. Untuk mengelakkan kehabisan raw material, so jadi kita boleh buka new farm. Bila buka new farm ada new sources of income for the farmers, untuk pekerja, untuk anak-anak muda kita nanti, for the youth nanti. And then additional income for the farmers, which is selain daripada jual buah, diorang juga boleh jual daun-daun waste kepada kita. And then helping single mother MB40 ni, this is what my company do actually. Kita tak ambil macam professional workers, kita ambil professional workers for executive only. Tapi untuk single mothers MB40 ni adalah kita punya general workers. Kita ajar dia orang menjahit, kita supplykan produk, so dia orang akan menjahit and everything semua. Kemudian bagi balik kat kita dan kita akan jual. So kita akan bagi, kita punya gaji adalah fair lah berdasarkan market dan berdasarkan quality produk. Bukan macam contoh, kalau saya bagi contoh macam KFC, McDonald, kalau diorang bagi dekat single mother B40 ni untuk zip diorang punya straw ataupun packaging kan diorang punya straw tu dalam 3-4 sen je. Tapi 3-4 sen ni kita tak ada bagi macam tu lah, kita bagilah lebih sikit daripada tu. Taklah sen-sen belakang dia, tapi macam dua angka macam 50 sen, RM1, tapi bergantung kepada saiz produk dan kesusahan nak buat produk tersebut. And then fresh graduate, sebab saya rasa company saya masih belum lagi macam corporate company. So jadi penggunaan fresh graduate ni sangat-sangat diperlukan. So jadi orang boleh belajar daripada our executive, and then our executive can learn from them, which is to get new knowledge regarding new trend in the market, and then macam mana nak new product. So sebab kadang-kadang kita kan panggil Gen Z, Boomers, and then Gen Y apa semua. So we can collaborate with each other untuk menghasilkan satu produk yang diterima oleh pasaran. So increase country GDP by enhancing art industry. Masa tu Mahathir dulu dia cakap, saya ingat lagi dalam satu tu dia kata arts ni tak boleh bawa ke mana. Tapi at this moment, masa COVID ni, apa yang saya perhatikan, orang-orang kita membeli arts ni sebagai salah satu
cara untuk diorang melepaskan stres, to reduce their stress, to and then menghargai kita punya artis-artis. Sebab banyak artis kita jual diorang punya design dekat overseas. Sebab Malaysia tak appreciate. So jadi with this product yang ada value and then memang from Malaysia, ini akan menaikkan country punya GDP bagi produk arts. Okay, this is my business model actually, daripada raw materials pergi ke farmers, producer, manufacturer, retailer and consumer. So jadi B40 tu di sini nanti, raw materials, farmer dan producer. So while manufacturing ni lebih kepada packaging, lebih kepada logistik, sorting the product and all. Retailer ni insyaAllah by next year saya akan buka kedai dekat KL, dekat Bukit Bintang. Kalau COVID ni okay by end of this year, insyaAllah kita boleh pursue that one. Tapi kalau tak boleh, I will just stay in JB, but should be no problem sebab kita dah ada website. And then consumer. So kalau tengok first dalam 2 tahun pertama saya punya income cuma 40,000. 40,000 ni sale, bukannya profit sale. Tapi 2019 sampai 2021 ni kita capai separuh suku daripada value yang kita nak. And then ni yang kita harapkan untuk next year. So dari tahun ni kita dah started untuk menghasilkan produk-produk yang boleh dijual di Malaysia dan juga di overseas. So di antara produk yang saya boleh tunjuk, yang saya dah hasilkan. Okay, design untuk Tengku, untuk Sultan Johor dan Tengku Permaisuri. Frame dan juga handbag untuk ni actually bag telekom. Kemudian yang ni adalah kita punya klien, Tata Consultant Services. Dia minta kita buat coaster untuk klien dia orang yang datang ke office sebagai souvenir. And then design dia OEM dengan kita. So kita tak letak brand Palmi dekat sini, tapi kita letak brand dia orang lah, The Johor Collection, untuk buku, bag dan sebagainya. Ini collaboration kita dengan salah satu artis dekat Malaysia masa COVID. Ini sangat-sangat mendapat sambutan. Sambutan sangat bagus and we are so happy with it lah. And this one our handbag series yang bulat oval ni memang sangat ni adalah hot selling product. Kemudian yang lain-lain ni pun sama juga. Cuma yang ni agak mahal sikit sebab hand stitch and then guna original leather. Sebab tu dia agak mahal. Okay, itu sahaja daripada saya. Ada soalan ke? Okay, saya buka untuk siapa-siapa yang partisipan untuk bertanya soalan kepada Cik Asna. So kalau malu boleh type di ruangan chat. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Ya, saya dengar. Puan Asna. Saya benar, saya cam suara ni. Ya, saya Nazrul. Just untuk pertanyaan lah jika sasaran business model company ni adalah target ke 32 million lah kalau saya tak silap tadi. Dan juga ni for sure lah kita target ni ialah target company ni ialah overseas lah kan, dia punya main market dan sebagainya lah. Dan dari segi manufacturing punya ataupun part pada producer tu lah, adakah syarikat dah ada collaboration dengan mana-mana untuk scale up dia punya production kan, in term of kalau numbers of demand tu bertambah buat masa ni. Okay. Rancangannya. Ni soalan satu ke atau ada soalan lagi? Itu soalan saya. Okay. Asna boleh jawab dululah. Saya jawab dulu Okay, untuk dari segi producer ni, kita akan tingkatkan kita actually ada dapat 2-3 company lah. And then daripada universiti juga.
Satu UTHM sendiri, which is saya dah sign LOI. Thank you so much sebab accept kita punya accept kami, company kecil ni untuk jadi part of you guys. And then secondly is UTEM untuk buat part dalam oil and gas punya part, filter dalam oil and gas punya part. And then thirdly is one private company untuk menghasilkan textile bagi fashion industry dekat UK dan dekat Europe dan US. So dua universiti, satu company ni insya-Allah boleh membantu saya untuk meningkatkan produktiviti dari segi produktiviti dan kualiti lah especially. Kalau buat productivity increase pun tapi tak ada quality pun tak boleh juga kan. So these two adalah kita punya priority dalam menentukan siapa kita punya partner yang akan bantu kita untuk scale up. Menjawab soalan tak, Doktor? Ya, terima kasih atas jawapan tu. So ada soalan lain daripada participant? Dalam ruangan chat pun memang tak ada soalan. Assalamualaikum Puan Asna. Okay. Ya, Saya Azrin Hani. Saya nak tanya berkenaan dengan production lah. Mungkin sebab saya tak pernah visit lagi. Dr. Syaiful, Cik Syaiful kena bawa saya lah lepas ni. Berkenaan dengan production untuk textile lah, especially saya interested. Boleh kalau ada boleh saya tahu macam mana production daripada fibers kepada textile tu, ataupun kalau ada gambar-gambar yang boleh di-share ke? Okay, sekejap saya share lagi satu ni ya. Okay. Actually macam ni kan, korang tengok textile ni kan, kita hasilkan daripada extracting daripada fiber dia ni. Sekarang ni teknologi kita adalah semi manual, which is kita ada mesin untuk extracting tapi kita tak ada mesin untuk mengikat. Jadi mengikat tu masih lagi menggunakan manual, and then lagi satu yang manually, yang semi manual yang kita guna adalah mesin tenun kita. So this one dia untuk mengelakkan, kalau puan tengok barung dekat Philippines, dia punya barung tu macam terlalu nipis kan, jarang nipis kan. So jadi apa yang kita buat adalah kita menghasilkan produk yang separuh 50% nenas, 50% kapas untuk make sure that produk kita tu lembut, dan juga penggunaan nenas di kain tu akan macam kita nak cakap, dia akan membantu untuk menaikkan seri kain tu sendiri. Sebab kalau benang nenas ni makin kita basuh dia makin berkilat. Berapa minimum tax yang dia boleh pergi untuk pineapple yarn ni? Kita buat macam ni, kita punya kiraan adalah begini. Sebentar. Okay, this is our kiraan. Fiber kita 10 kilo sama dengan 100 gram. So machine capacity, kalau kita ada machine nanti, boleh hasilkan, kita kira kilo lah. So jadi 5,475 kilogram fiber. So 1 kilo fiber sama dengan 10 meter. Jadi kita boleh hasilkan lebih daripada 54,000 meter dalam 1 tahun. So maksud tadi ataupun sebenarnya nak dia dalam kain tu berapa persen? 50-50. Daripada fiber kita akan turn kepada yarn dulu kan, Puan Asna? Betul. Okay, untuk turn kepada yarn tu macam mana dia punya teknologi? Semi manual. Saya tak ada video yang tu pula. Tapi nanti saya boleh forward dekat tu. Sebab pineapple fiber ni dia panjang kan, very long kan, betul tak? Betul, dia long fiber. Kita twist manually lah maksudnya.
Betul, kita twist ataupun kita ikat manually. Okay. So okay, faham lah. And then kalau mix tu maksudnya blending in terms of bila dia jadi woven structure tu lah ya. Bukan, mix tu masa kita tenun tu kan, dia kan ada base, dia ada satu base dengan satu dia punya kita panggil parka kot macam tu. So jadi base dia tu adalah cotton, dia punya yang serat ke atas tu, tenunan ke atas dia tu adalah nanas. Kita masih belum campurkan any chemical macam daripada nanas ni, how jadikan kapas and everything semua, tapi ada campuran-campuran bahan lain tu kita belum buat lagi. Tu soon yang kita plan untuk buat dengan UTHM. Okay. Untuk weaving pakai manual weaving tu ke? Macam tenun songket tu Betul. Kita pakai yang tu, and then kita ada semi manual, kita ada table loom juga untuk hasilkan produk-produk yang kecil-kecil lah, table runner, handkerchief. Okay. Memang fully manual ke ada mechanical operated weaving machine ke? Fully manual. At this moment fully manual. Okay, menarik. Puan UTHM juga sama fakulti ke? Ya. Okay. Sekali lah dengan tim Cik Syaiful, Dr. Nazrul. I see. Nanti insyaAllah lah boleh jumpa nanti. Itulah saya look forward untuk visit juga ni. Exciting. Okay, ada soalan lain tak daripada participant? Boleh ajukan soalan. Kalau tak ada, saya nak tanya lah. Tadi ada kurang nak tanya. Ada nak tanya? Dengan suara perempuan. Okay, siapa saya tu? nak tanya. Yong. Okay, Dr. Yong. Nak tanya, berminat nak tahu berkenaan dengan bag ni, handbag ni, dengan baju, nak tahu life cycle dia agaknya berapa panjang maknanya contohnya kalau kami cuci baju tu boleh agaknya lah boleh cuci, kalau kami pakai cuci contohnya lah boleh pakai setahun ke, berapa lama agaknya life cycle satu produk-produk ni ya? Okey, dari segi cucian, satu adalah menggunakan dry cleaning sahaja ataupun basuh tangan. Tapi kalau basuh tangan you tak boleh squeeze tau, you tak boleh perah. Sebab nanti dia akan merosakkan yang benang nanas yang original tu. Okay, and then life cycle dia lebih daripada 5 tahun, tak akan ada kuning-kuning tu semua. And dia biodegradable, which is lifespan dia 10 tahun ke atas. Kita ada baju yang dah 10 tahun, yang dah 5 tahun, masih elok lagi. Masih kalau kita basuh, masih lagi berkilat bila kita basuh. Dry cleaning lah maksudnya. Okay. So, any question lagi? Assalamualaikum Puan Hasna. Saya, waalaikumsalam. Kenalkan diri. Nama saya Hana daripada UTHM. Daripada sama fakulti dengan Encik Saiful juga. First nak cakap tahniah, very nice presentation, sangat menarik. Nak tanya, untuk kebanyakan produk ni saya nampak warna putih, tapi yang wedding attire tadi nampak ada warna juga kan? Maksudnya ada try untuk dyeing jugalah kan? Kita sekarang kita dah go for dyeing. Kita dah boleh warnakan guna natural dye. Saya tak attach gambar yang apa ni natural dye tu yang untuk baju kahwin, tapi nanti saya akan bagi gambar dekat Dr. Rizal. Nanti dia boleh forward dekat you guys ke? So dia punya ni pun samalah, dry cleaning jugalah. Sama, semua sama dry cleaning. So okey lah pakai natural dye, dia maknanya dia okey. Natural dye pada natural fiber dia adalah 100% absorption. So jadi dia akan lagi enhance the color instead of dekat cotton ataupun linen. Kalau puan selalu beli linen kan, linen macam dull sikit kan, sebab dia bukan 100% absorption. Tapi untuk natural fiber dia memang 100% absorption. So jadi warna memang menarik, memang sangat bright. Boleh share ke pakai natural dye apa? Kalau tak ni lah. Kalau kita pakai okay lah, kalau tak apa je. Boleh, tak ada masalah, tak ada rahsia. Sebab ini semua saya rasa dalam research semua ada kan.
So jadi natural dye kita banyak guna pokok-pokok kayu macam secang, macam tageren, macam mangrove bark, kulit kayu bakau mangrove bark tu kita ada guna juga. And then indigo, cuma indigo ni susah sikit lah sebab indigo kena ikut cuaca dan pH air. Tapi yang lain so far yelah, sebab saya tengok gambar dia lawa juga, warna-warna dia macam menarik jugalah, terang jugalah kan. Betul. So very nice, okay. Okay. Saya Kita pun punya wedding sebenarnya. attire yang kita buat hari tu warna kuning. Oh, okay. So pakai, saya cuba cari dalam phone saya punya gambar. Itu pakai secang. Secang memang hasilkan warna kuning. Oh. Ni masa last year actually, sebelum COVID tu kita dapat satu order lah untuk buat baju wedding. Tapi kita tak dapat nampak orang tu pakai sebab wedding dia postpone kan. Kita pun tak tahu dia dah ni ke belum. Dia dah nanti langsung saya ke majlis sekali ya pergi melawat. Boleh, insyaAllah. Jemputlah datang tapi bagi tahu dulu sebab kat sini kawasan kampung, dekat kampung saya ni banyak roadblock. Jadi saya nak kena minta izin dulu dengan polis ni. Hasna, ada soalan tambahan daripada chat box? Cuma tunggu gambar je kalau ada, kalau tak ada tak apa. Okay, nanti saya tu kat chat box. Apa pandangan Puan mengenai automation dan penggunaan machine teknologi menggantikan human labour? Adakah Palmi open to this idea untuk increase the productivity and profit? Kita memang sangat open untuk penggunaan mesin dan teknologi menggantikan human labour. Tapi human labour kita boleh kategoriskan kepada dua. Saya dah fikirkan untuk distinct sebab kita tak nak macam orang yang dah tolong kita daripada awal rasa terpinggir bila kita dah gunakan mesin dan teknologi. So certain produk yang macam untuk corporate, untuk brand-brand besar, kita akan menggunakan mesin dan teknologi yang kita tahu kualiti dia adalah lebih baik daripada handwork. And then workmanship macam human workmanship. And then untuk dari segi produk-produk yang retail yang kita boleh jual dengan emosi ni, macam contoh kita jual dekat booth-booth, dekat airport, dekat retail shop ni yang kita boleh selling the emotion as well, kita akan menggunakan human labour, single mother MB40. Adakah saya menjawab soalan? Puan Hanisah Nordin. Okay, Hasna, boleh sharing tak macam mana Palmi boleh export the product to overseas? Kita banyak pergi event. Kita pilih lah actually event mana yang kita rasa dia akan bawa customer yang ada potensi. Macam contoh Craft Tangan Malaysia di Kuala Lumpur, Festival Craft Kebangsaan, mostly akan ada expert, ada T20, ada high-end corporate company yang datang untuk visit, untuk datang lawatan and all. So at that time kita akan pursue lah apa produk yang kita boleh suggest dekat diorang. And then secondly kita ada pergi overseas punya event, macam contoh dekat Korea 2019, Singapore. And then kita ada juga letakkan produk kita dalam website-website yang kita tahu expert-expert ni akan tengok. And then saya banyak juga share dekat LinkedIn, which is to attract new customer from overseas. Boleh Dr. Rizal? Kalau ada industri, mungkin orang B40 yang berminat untuk menceburi bidang yang seperti Hasna ni, apa pandangan atau daripada Palmi lah? Saya sangat menggalakkan. Sebelum ni saya ada ajar orang asli untuk buat kertas redaunan nas je tahu. Tapi bila dia balik, dia boleh hasilkan kertas daripada keladi, daripada batang pisang.
Dan hasilnya tu dia orang dah boleh pergi booth-booth untuk jual dah. So jadi menambah pendapatan dia orang, bawa dia orang keluar daripada dia orang punya area dan jumpa dengan orang-orang luar untuk expand their knowledge, their experience and all. So jadi saya sangat proud kepada dia orang lah, sebab macam saya ajar sikit, dia orang dah boleh fikir lebih daripada saya fikir. So jadi should be no problem pun kalau untuk B40 nak join ni, kalau dia tak ada market, kita boleh beli balik as long as quality tu menepati kita punya requirement. Saya open lagi untuk soalan. Saya ada soalan tambahan. Baru Boleh. terfikir soalan ni. Minta maaf. It's okay. Puasna. Saya? Macam mungkin Puasna dah maklum lah, UTHM sekarang sedang membangunkan fiber buluh. Okay, one of species yang kita jumpa, dia punya tekstur dia panjang. Saya tak kata sama lembut macam nenas lah. Tetapi kalau kita boleh consider dia, let's say 60% almost sama lah dengan nenas punya texture fiber lah, yang long fiber. Is it ada potential tak kalau kita guna similar method yang sekarang sedang dijalankan untuk making yarn, iaitu join menggunakan knot kan, maksudnya join secara ikatan lah kan. Walaupun saya faham ada juga kaedah yang short fiber blended dan true spinning macam biasa kan. Tapi itu teknologi mungkin Puan Hasnah dapat daripada private company lah. Yang tadi yang saya berminat yang orang kampung lah. As a start kita punya mungkin, is it possible kalau, sebab saya nak cuba fahamkan tekstur nenas pun bila kita extract dia ada yang halus, ada yang agak kasar, variation lah maksudnya kan. Macam mana ikatan tu boleh jadikan dia sama? Adakah proses tu akan comb dulu ke, sorting? And then is it possible kalau, second question is it possible kalau kita hantar kita punya sampel fiber kita yang long fiber tu, yang species yang saya kata lembut tu, ke yelah collaborate dengan orang kampung untuk kita keluarkan our first prototype product daripada maybe buluh join dengan nenas. I'm not sure. Ada boleh bagi pandangan? Boleh. Okay, by the way, this is macam, okay, nenas pun kan dia ada dia punya fiber yang macam kalau kita tak betul-betul comb ataupun tarik, biasa saya guna jari je. Saya tak guna macam sikat ataupun apparatus lah untuk kita sikat fiber tu. So jadi adalah serta yang macam terlalu halus yang mudah putus, kita tak ikat. Ada yang kasar, kita ikat. Tapi depends lah kasar tu berapa mm ataupun kita rasa dengan ni dia sesuai atau tak untuk dijadikan fabric. Itu adalah satu. Tapi kalau macam Dr. Nazrul cakap, dia tak terlalu lembut dan dia tak terlalu kasar. Actually we can go for home decor punya produk, which is macam table runner, carpet ataupun wall hanging, macrame, and then tapestry dan lain-lain. So possibilitiesnya kalau kita nak gunakan buluh sahaja pun boleh, tapi kalau kita nak cantumkan dua, macam selang-seli lah, satu ikatan ni kita ikat dengan buluh, satu kita ikat dengan nenas pun boleh juga. Should be tak ada masalah. Actually dia akan menambah value added pada produk tu, which is kita boleh cakap penggunaan 70% natural fiber pada produk ni. That's why produk ni dia punya harga dia adalah melebihi macam certain value, mungkin RM200 ke atas. Sebab satu, kita menjual natural fiber, dan keduanya adalah hasil orang kampung. Dan kita tak boleh nak macam nak cakap, kalau dia kata, kalau kita tengok dekat Mesir kan, dekat Egypt, bila dia jual papyrus tu, dia akan letak this product is made from single mother, and then so this is the emotional value things yang diorang selling. So we can use the same method untuk memastikan produk kita terjual melalui eco product dan juga emotional value. Menjawab soalan tak? Atau perlukan saya ni? Ya, menjawab. Tak sabar nak hantar sampel untuk try. Saya baru dapat satu tadi, sampel daripada private company, kelapa sawit nak jadikan fabric. So, tapi saya belum buka lagi, so saya belum tengok lagi macam mana.
dia punya hasil. So ada soalan lagi daripada partisipan? Dr. Yong dekat Facebook ada soalan ke? Ada. Okay, Asna boleh ulas lebih lagi tak berkenaan natural fiber kepada paper making ataupun produk-produk yang dihasilkan daripada natural fiber paper lah. Okay. Kalau kita maklum dekat Malaysia ni ada 9 jenis nanas Ada 9 jenis nanas. Tapi yang kita biasa makan dalam 3-4 je. Yang lain tu kita tak makan. Ada yang kita buat hiasan, ada yang masa Chinese New Year, ada yang kita tanam just because it's a varieties of pineapple and we would like to have it here in Malaysia. So jadi tapi kalau buat kertas ni kita boleh gunakan 9 jenis. Tak ada masalah dari segi penggunaan daun. Tapi kalau dari segi penggunaan fabrics ni adalah berbeza sikit. Kita nak daun yang panjang, satu memudahkan kita untuk ikat. So kita tak adalah satu kan, kita tak nak orang give up. Our main intention is we don't want people give up sebab dia rasa terlalu susah. Kita nak memudahkan kerja orang, simplify everything so that people get knowledge, get income and we can save our environment. So untuk penggunaan kertas ni, kita dah bila kan memang banyak waste kan. So jadi kita akan proses dulu apa semua. Kita boleh gunakan waste tersebut dalam 3 bulan. So kita ada banyak lah macam kita punya tempat simpanan daun ataupun yang kita dah proses. Kita tak biarkan daun tu lembek ataupun layu ataupun busuk dulu baru kita nak proses. Itu akan menyebabkan kertas kita jadi hitam. Macam ni contoh saya tunjuk contoh. Alamak tak nampak sebab dia nampak tak? Kertas ni kan ada orang macam US, UK punya customer dia orang suka sebab ada texture. Tapi kita Malaysian tak suka. Kita kata macam kertas ni dah rosak, buruk. Tapi kalau orang seni dia suka sebab texture. Tu bezanya. Sebab ni kertas ni kita dah rendam lama sangat. Satu tong tu saya terlupa nak buat. So jadi bila kita buat dia jadi hasil yang begini. Tapi yang ni pula saya baru buat. Hello. Macam saya nak tunjuk. Yang ni pula kita baru buat untuk raya hari tu. Kertasnya berbeza. Dia ada tekstur tapi dia tak ada hitam-hitam. So, jadi ni yang orang lebih banyak suka. Dan berbanding kertas-kertas lain. Kertas yang macam ni. Macam ni. Macam tu lah kita turn into paper kita tak extract kita tak extract daripada fiber jadikan paper. Kita extract daripada daun terus jadi paper. Macam Baik tu. Ada lagi soalan daripada partisipan? Masa banyak lagi ni. Kita bukan senang nak dapat Cik Asna ni. Tak adalah. Puan Asna, ya saya. Okay. Saya nak minta pandangan lah. Mungkin sebab penglibatan Puan Asna dalam bidang natural fiber ni, macam mana pandangan Puan Asna tentang potensi bamboo fiber ni untuk dijadikan produk tekstil? Kalau puan tengok dekat Jepun kan, diorang punya bambu ni sangat-sangat penggunaan luasnya di Jepun kan, betul tak? Am I right? Ya, betul. Dia punya screen, dia punya ni, mungkin kita tak boleh jadikan dia sebagai produk baju ataupun fabric tekstil untuk fashion. Tapi kita boleh jadikan dia lifestyle product. Lifestyle product ni macam table runner, macam wall hanging, macam gift yang kecil-kecil macam handkerchief ke ataupun tapestry, benda-benda yang macam tu. Kita tak boleh limitkan kita punya dia tak boleh buat fabric untuk fashion, untuk baju, kita tak nak guna dia. Tapi kita boleh je gunakan untuk benda-benda lain. Stationery, especially stationery dan juga lifestyle. Dua ni dia punya value adalah sangat tinggi sekarang. Lagi kalau kita tambahkan value added dia, kita colourkan dia dengan natural dye, lagi orang suka. Sebab warna dia tu sangat different. Saya tunjuk satu contoh yang saya colour dengan natural dye sekejap
So, boleh nampak tak? Nampak. Ni Nampak. natural dye yang kita guna. Natural dye ni kan dia bergantung pada waktu, jenis material dengan cara kita, berapa lama kita rendam. Ada masa saya pergi THM ada satu lab yang untuk natural dye kan. Saya rasa kita punya proses tu sama je. So jadi colour-colour yang macam ni lah. Yang banyak orang suka sekarang. Yang banyak kita dapat tempahan juga. I see. So potensi buluh dekat Malaysia ni kalau selain daripada jadikan lemang, pagar ataupun barang-barang rumah, tapi kalau kita boleh extract dia punya benang tu, kita boleh je sebenarnya jual raw material sendiri. Benang tu raw material ASEAN kepada macam Jepun, sebab Jepun ada satu company ni nama dia OG Fiber. Dia memang menghasilkan benang daripada buluh dan juga pisang, banana fiber. So jadi OG Fiber ni dia banyaklah supply dekat fashion designer seluruh dunia untuk diorang punya kain, diorang punya benang tu semua. Okay, terima kasih banyak Puan Nasna. Sama-sama. Okay. Saya harap Ada soalan menjawab. lagi? Setakat ni tak ada. Saya Asna boleh ulas berkenaan social entrepreneur dalam natural fiber ni. Boleh tak Asna? Boleh. Actually social entrepreneur ni saya tak tahu sangat terms dia. Yang saya tahu masa tu kakak saya kerja dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat. So dia minta tolong saya achieve dia punya KPI. Kata boleh tak bagi job sikit kat makcik-makcik dia yang single mother, yang B40 duduk kat rumah ni kan. So saya cakap boleh lah guna jahitkan posh bag, jahitkan ataupun chopkan untuk kertas-kertas kita lah. And then daripada tu ada seorang kawan saya ni bagi tahu, oh what you do is social entrepreneur actually. So that why not you register dengan Magic. So since that saya register dengan Magic, tu yang menyebabkan saya actively bukan menggunakan tenaga diorang tapi lebih kepada berkolaborasi dengan diorang untuk menghasilkan produk-produk. So they don't have to travel. So we go to them, kita bagi barang, kita bagi perkakas, bagi material, bagi mesin. Diorang buat untuk kita, diorang bagi balik kat kita. Tapi ikut kita punya requirement. And then ada kita akan bagi training juga sebenarnya. Especially dalam mengikat fiber, kita akan bagi training. Sebab ada certain ikatan tu yang saya belajar dekat Indonesia tu untuk menghasilkan ikatan yang halus. Jadi bila pakai tu tak berapa gatal lah. Ataupun bila pakai lining tu tak adalah tersangkut ke apa ke macam tu. Ada soalan lagi? Boleh direct ditanya dengan Cik Asna. Ada soalan ke? Okay, saya ada baca berkenaan produk wallpaper daripada pisang tu. Boleh Asna ceritakan sedikit? Kalau tak ni lah keberatan. Okay, saya tunjuk sampel. Saya ada sampel dalam bilik saya. Sekejap ni wallpaper daripada pisang. Nampak tak? Ataupun saya off background baru nampak kot. Saya kena off background ke Dr. Rizal? Baru boleh nampak je saya off background. Ya.
Okay, ni wallpaper daripada batang pisang. Ni bahagian batang pisang luar tau. Ni bahagian batang pisang luar. So jadi kita kopek satu-satu batang pisang tu, kita keringkan, lepas tu kita buang dia punya serat-serat tu dan baru kita tampal pada satu bahagian lain macam ni. So ni actually kalau Malaysia macam tak berapa sesuai sebab kita kan moist kan, panas dan lembap. So jadi dia akan menghasilkan kulat dekat sini. Tapi maybe kalau saya ada jumpa ubat or anything macam kalau guna spray pun sama macam apa ni, dia still akan berkulat juga. So mungkin ada bahan lain yang saya boleh gunakan untuk elakkan kulat dekat saya punya wallpaper. So this one mostly orang beli memang untuk wallpaper tapi dia guna macam satu part je. Sebab dia tak berani nak banyak part since berkulat kan. Itulah, saya sangat tertarik dengan produk tu sebenarnya. And then this one yang daripada dalam dia, yang ni hot selling sebab orang suka tekstur dia. Kalau macam yang ni dia nampak vintage. Kalau yang ni pula dia lebih nampak kepada macam tekstur, lebih kepada macam kalau saya tengok benda ni sangat-sangat menenangkan hati lah macam tu. Dia punya line, dia punya garisan dia macam tu. So yang ni dia tak ada masalah kulat sangat, dia okey je. So banyak orang beli yang ni instead of yang lagi satu. Yang ni bahagian dalam ni sama juga, saya kopek satu-satu, saya keringkan, kemudian saya cabut dia punya fiber belakang. So jadi saya boleh tunjuk sikit. Bahagian belakang dia macam ni. Kalau batang pisang tu kan kalau kopek satu-satu kan belakang dia macam ni kan. Tapi yang kita akan buang serat dia tu adalah serat yang macam ni. Yang tengah-tengah ni. Kita akan buka satu-satu. Benda-benda macam ni lah boleh minta orang kampung buatkan. Macam ni. Satu kan. So jadi dia tak terlalu tebal. And then dia nampak lebih cantik lah sebenarnya. So yang tu natural dry Yang ni? Tak, yang ni original colour. Tak, maksud saya keringkan secara natural lah. Keringkan secara natural. Natural dry, betul. Kalau macam kertas kan, actually saya keringkan ikut waktu duha. So warna dia lagi cantik. Kalau pakai macam terlebih kering, nanti dia shrink. Kalau kurang kering, nanti dia hitam. So jadi saya keringkan tu ikut waktu macam pukul 7 sampai pukul 11 macam tu. Saya taklah keringkan macam terlalu lama, tak terlalu sekejap. Sebab sekarang pun pagi je yang panas kan, petang tak panas kan. Kalau kat JB lah, JB memang ni. JB cuaca tak menentu. Ada soalan lagi ke? Kak Chat? Daripada participant yang lain? Dekat Facebook ada soalan ke? Saya tak tengok. Itulah sebab saya tak open. Okay, ada soalan. Tak ada Okay. Ada. So another question lah. Moderator tanya. Okay. So apa prospek natural fiber daripada pandangan Asnah lah untuk packaging dan juga tekstil? Untuk packaging dan tekstil, dari segi kalau packaging, what we can say is this is very macam biodegradable. Orang semua cari biodegradable sekarang. And then kalau dia tak terurai sendiri sekalipun, kita still boleh hancurkan dia. Once dia dah jadi paper kan, kita still boleh hancurkan dia macam kita buat kertas biasa. Macam kita buat proses kertas dulu masa sekolah, buat surat khabar, koyak satu-satu, rendam satu malam sebab nak hilangkan dakwat. Macam tu juga dengan kertas nanas ni, kertas buluh, kertas pisang. Diorang boleh rendam juga satu malam. And then esoknya diorang boleh keringkan. Thank you Puan Hana for participating this morning. Okay. Saya ada satu soalan. Agaknya bila bercakap mengenai packaging ni,
faktor environment yang popular lah, yang unpopular lah. So macam mana kami nak galakkan dari segi manufacturing and production untuk bersaing dengan especially plastics lah. Sebab plastik memang dia murah sangat, dan faktor cost tu orang tak boleh lari daripada faktor cost, especially plastik lah, sebab plastik memang murah sangat. So macam mana natural fibers nak, selain daripada yalah awareness lah semua ni, tapi kami nak bersaing dari segi faktor production ni, cost, quantity, dan plastik sangat laju. Plastik juga production dia sangat memang massive lah, memang boleh produce dalam satu hari boleh sampai 500,000 biji macam tu. So macam mana nak bersaing supaya ada, selain lah faktor-faktor dia memang natural, selain tu lah, macam mana dia nak bersaing dari segi faktor production dan cost supaya ada lagi insentif untuk menggunakan natural daripada asyik menggunakan plastik. First sekali, what we can do is to increase the demand using eco product. Selling at the right channel is very important. Kalau kita ada demand, supply kita tak ada masalah. Which is supply ni, bila kita menggunakan teknologi, macam ada soalan tadi kan, menggunakan teknologi dan mesin ni membantu untuk meningkatkan produktiviti. Sebab kalau kita dah gunakan mesin, kita tahu kita tak boleh letak sekilo, 2 kilo je. Kita kena letak like 100 kilo, 1 tan, 1000 tan macam tu. So jadi bila 1000 tan, 2000, 3000 tan ni, kita boleh sebenarnya bersaing dengan plastik. Actually bukanlah bersaing, tapi lebih kepada kita menjual awareness kepada pengguna. Kalau you beli our product, you beli our packaging, apa kebaikannya kepada environment, macam tu. So instead of using plastic, this is what I do all this while. Menjual buah fikiran. Kalau you guna eco product, this is the benefit that you get instead of using plastic. So jadi kita tingkatkan dulu kita punya awareness, find the right customer using the right channel. Kemudian kita memang anytime boleh menghasilkan mass production setanding dengan plastik. Good carbon versus bad carbon ni in terms of environment ke Cik Farid? Bad carbon emission ke maksudnya? Okay, Assalamualaikum. Puan Hasna, maaf saja nak bagi ni sikit lah macam Dr. Yong tanya tadi. Sebab boost actually daripada carbon kan, yang fiber natural pun carbon, yang plastik pun carbon. So dia macam good chef bad chef lah, macam good carbon bad carbon. So itu saya nak just macam tambah sikit lah komen berkaitan antara natural fiber dan juga plastik base. Okay. Kalau ni bahasa bad carbon ni, natural fiber ni dia sebab dia depends pada mesin yang kita gunakan. Macam contoh ada mesin yang kat ITHM hari tu saya tengok kan, dia tak menggunakan macam pembakaran ataupun lain-lain. Even kalau saya dekat rumah sendiri pun, kalau saya masak daun ni, dia ada hasilkan sikit lah bau. Tapi still dia tak ada efek kepada macam kita punya diri sendiri ke, unless kalau kita gunakan chemical yang strong. Penggunaan chemical yang strong sebenarnya menyebabkan efek pada karbon. Betul tak? Macam nak buat plastik ni, kita kena ada campuran chemical ni, chemical tu. Hai Soleh. Soleh ni senior saya dekat iProm ke? Sekejap ada chat, ada soalan dekat bawah. Okay. Thank you for joining Soleh. Adakah harga untuk raw material natural fiber lebih kurang sama dengan plastik? Okay, 1 kilo daun yang saya beli sekarang harga dia 10 sen. Okay, saya tak tahu berapa harga plastik, mol apa semua tu.
Tapi untuk daun nanas ni 1 kilo 10 sen. Sama tak harga dengan apa yang awak buat? Sebab ni by the way Soleh dia buat mesin. Dia replicate mesin dekat Penang. Kalau UTHM nak buat mesin dengan dia pun boleh saya rasa. So boleh share kontak. Boleh share kontak, nanti kita share kontak. Kita buka lagi soalan. Kita banyak lagi masa yang diperuntukkan. Kita baru pukul 11. Okey. Di Palmi so far dia punya macam nak cakap dia punya pergerakan tu lebih kepada social entrepreneur ataupun lebih kepada commercialization atau macam mana? Macam senang. Kita seimbang. Mana yang kita boleh go for social entrepreneur, kita go for social entrepreneur. Contoh pembuatan produk macam handbag apa semua kan. Pembuatan produk apa ni daripada handbag tu semua actually kita hantar dekat social entrepreneur, kita tak hantar dekat kilang. Saya memang boleh buat tapi saya tak nak buat semua sebab saya nak fokus pada hal-hal lain. So jadi macam contoh kalau buat in bulk kan, contohlah kita buat packaging ni, kita buat money envelope ni untuk raya hari tu, kita boleh buat in bulk. Kalau kita nak buat in bulk, kita hantar kepada kilang lah untuk print. Sekarang kertas kita boleh di print di kilang. Dulu tak boleh, dulu kilang takut sebab takut nanti dia punya carbon rosak kan. So sekarang kilang dah berani ambil sebab dia kata kita punya kertas dah standardized dari segi GSM dan juga dari segi texture. So jadi kita macam tu lah, kita seimbang. Sebab saya tak nak, macam saya cakap tadi, saya tak nak nanti orang yang tolong saya daripada awal dia rasa terpinggir sebab saya dah boleh menggunakan mesin dan juga teknologi. So Ada soalan di chat box. Berapa persen susut material? Contohnya daripada 1 kilo selepas penguraian. Soalan daripada Dr. Azila, based on pengalaman puan, macam mana level awareness orang Malaysia kepada natural product? Okay, saya jawab soalan Soleh dulu. Susut nilai ni 1 kilo daun ni bila kita dah proses apa semua, dia akan jadi dalam 70% daun. Sebab nanti bila kita tapis apa semua kan, ada yang terkeluar, ada yang dah jadi macam terlalu macam liquid macam tu kan, dah bercampur dengan liquid. So dia tinggal 70%. Okay, untuk pengalaman saya, awareness ni, okay, mula-mula memang saya, honestly saya cakap, saya memang target T20. Sebab diorang ada banyak macam, diorang campaign, diorang banyak campaign untuk produk-produk eco ni lah. Tapi sekarang ni bila saya dah semakin banyak pergi ke event dan semuanya, saya punya ni lebih kepada M40 sebab penggunaan M40 ni diorang adalah satu kelompok yang besar dalam negara kita. So jadi produk saya bersesuaian lah dengan kemampuan diorang. Dulu awal-awal memang T20 but now lebih kepada M40. And kita ada plan untuk make sure that semua orang mampu milik produk ni, kita akan hasilkan produk-produk yang mampu milik lah. Tapi yang boleh macam dalam harga RM3, RM4 macam tu. Sekarang pun ada, Alhamdulillah sekarang punya feedback pun okey. Betul, saya memang ada cadang untuk bangunkan own factory including technologies and machinery. Okay, ada soalan lagi? Boleh di chat box atau boleh bertanya
directly. Di Facebook boleh juga komen. Kayaknya tak sempat masuk ke Zoom. Assalamualaikum Puan. Salam. Saya Farid tadi. Nak tanya kalau macam mungkin saya terlepas pandang yang slide mula-mula tadi. Jadi kalau buat masa ni dari segi production penghasilan kertas tu Puan buat macam mana kalau katakan tak ada factory ni apa semua kan? Kita buat semi manual. Maksudnya kita ada dari segi facilities dia macam mana? Ada bengkel ke apa? Ada bengkel. Kita ada bengkel. Bengkel yang dekat Skudai ni lah kan? Bengkel kat Skudai. Kita ada plan juga untuk buat bengkel-bengkel kecil dekat kampung-kampung. So jadi daripada farm terus pergi ke bengkel diorang. Diorang don't have to datang sini hantar daun or jual daun dengan kita. Diorang sendiri boleh buat kertas. Mobile factory lah macam tu. Sebab mesin yang kita guna cuma sikit je. Blender, boiler, macam tu. Kalau jawab ke Dr. Jawab. Nak tanya kalau yang macam jenis nenas tadi kebanyakannya jenis apa ya yang dibuatkan kertas ni dan juga fabric tu? Untuk fabric kita guna MD2, N36 dengan Josa. Untuk kertas kita guna semua. 9 jenis tu yang kita ada tu kita boleh guna semua. Tak ada masalah. Kenapa kita guna 3 jenis ni untuk fabric? Sebab kita nak daun long fiber kan. So jadi kita nak yang panjang. Kalau MD2 dia punya panjang daun tu adalah dalam 23 cm ke 30 cm. So jadi senanglah bila kita extract, bila kita ikat tu kan dia terus jadi panjang macam tu. Bukan short fiber ikat satu-satu. So macam Puan cakap tadi apa 1 kilo apa 10 sen? 1 kilo 10 sen. Untuk average lah maksudnya MD2 campur apa tadi MD6. N36 tak, itu untuk MD2 je. Oh MD2 je. Itu untuk MD2 je. N36 dengan Josa ni sekarang dekat area Pontian. Sekarang kita tak boleh nak pergi jauh. So, jadi yang ladang yang berdekatan saya ni cuma ada MD2 saja. So dari basically kita macam Puan ambil dia punya raw material tu right after dia habis tuai lah ya? Betul. Lepas dia harvest, dia dah ambil buah, dia dah cantas, baru kita ambil. So daripada situ sampai nak ke proses mula kita blend, dia macam boleh ke dia macam simpan berapa lama ataupun sebab kan kalau banyak-banyak takut dia macam tadi kita lembab apa semua kan, jadi ada efek ke apa ke ataupun ada certain time untuk kita nak kena proses cepat. Kita proses dulu rebus apa semua, itu kita simpan dalam tong sampah, dalam bekas yang gelap sebenarnya. So kita guna tong sampah je. So dalam 3 bulan kita boleh, lepas kita proses kita boleh simpan dalam 3 bulan. So dalam in between 3 bulan tu kita boleh buat produk. Cuma bezanya adalah penghasilan warna nanti. Macam daun baru kertas warna putih, daun lama macam ada hitam-hitam sikit. Mungkin Encik Farid mungkin baru masuk kan. Macam saya tunjuk contoh sekejap saya tutup background. Okay, ni beza kertas lama. Dia agak ada hitam-hitam sikit. Tapi kalau foreigner memang suka benda-benda yang macam ni. Dia kata ada texture, ada value dia, ada value added dia. Tapi orang kita tak suka. Orang kita suka yang macam ni. Yang ni tak ada hitam-hitam, putih. So jadi dia rasa ni macam kertas baru. Tapi actually dia boleh putih lagi. Kalau contoh kita rebus hari ni, kita simpan 1 malam, esok kita buat. Dia terus je boleh putih. Saya ada sampel. Dia boleh terus putih macam ni. Beza kan? 3 colour ni. Yes. Jadi kalau yang putih tu tak bukan disebabkan ada letak chemical lah. Bukan. Dia adalah penggunaan usia daun yang selepas kita proses. Okay. Okay, buka lagi kepada soalan. Banyak masa lagi.
Yang lain-lain tak nak tanya ke? Ramai lagi dalam participant ni, boleh tanya. Soleh, nak tanya apa-apa lagi tak? Ada. Semalam ada nak message tanya. kan pasal PPKG. Oh, okay. Nah, tadi saya nampak dalam slide Ya. ada macam bag. Bag tu macam sling bag. Ya ke tak? Dia macam entah, Sekejap saya buka. uh, Macam ni ke? Tote bag? bukan bag tangan yang cantik, tapi dia macam ni bag biasa. Dia macam reusable bag. Oh, yang tu. Sekejap Bag kertas Saya rasa bukan, dia ikut canvas bag. Yang ni kan, tote bag. Atas ni, am I right? Yes. Ini pergi ke mana ya? Klien. Oh, ada klien. Ini the Johor Collection. So, bag tersebut lah yang dibuat daripada bag tersebut ke buku tersebut? Buku yang dibuat. Buku yang kita buat, tapi bag ni kita gunakan fabric eco canvas juga. So kita ada a few lah, macam ni memang OEM dengan kita. Kita buatkan design, kita createkan dia punya satu brand design, brand type dia, warna, and then dia punya wording, apa semua, design dia untuk jadikan official Johor punya merchandise. So, apa nak tanya Dr. Leong? Tak, sebab Eco ni boleh lah dia boleh berpotensi untuk menggantikan the not so environmental friendly punya products lah that's in the market. Ya, so that's why ni produknya dah ada dah pun. Kita ada buat juga macam ni tapi guna kain nenas. Cuma yang tu customize lah. Customize orang order personally lah. Sebab kalau guna kain nenas, 1 meter kain nenas RM150. So kalau untuk bag ni boleh jadikan 4 macam tu. Kalau dia nak buat, dia kena buat 4. Kita tak buat satu-satu. Kalau macam ni lah contoh saya tunjuk kain yang macam ni. Kain ni 1 meter RM150. Dia depends pada jenis dan juga fabric. Ada jenis macam contoh kalau ada yang nenas dengan lain-lain ke macam tu. Okay? Sorry tak dengar sangat tadi. So, sorry, ada connection unstable. Dengar tak? Dengar. So, okay, apa dia? So tu lah kalau kain ni 1 meter RM150. So macam mana kami nak adjust cost tersebut ke memang tak boleh adjust 1 meter RM150? I mean boleh by mass production lah. It's because sebab manufacturing method tu lah yang menyebabkan dia mahal. Betul. Dan sebab so kalau scale up ke mass production tu agaknya boleh kurang harga ni jadi berapa? Boleh jadi 30% less ataupun 40% less than this. Tapi macam kalau doktor tengok tadi kan yang saya share, saya punya slide. Sebab macam tadi nampak baju kebaya lah, tu bermeter-meter tu. Satu helai tu RM1,000 lah. Betul, saya punya wedding dress yang saya jual tu 4 meter, tu tak termasuk dia punya lace apa semua lagi dalam RM1,500. Wow. Dan upah jahit. Kalau doktor tengok dekat sini kan, our competitor kan macam Pinatex kan, dia jual je dia punya price £45 untuk 1 meter. Bersamaan dengan kita darab 5 kan. Tapi orang still beli, Puma beli, H&M beli untuk dijadikan produk. So actually at first mungkin kita tak perlu takut lah. Dia punya harga terlalu mahal ke. Orang kadang-kadang kita boleh, lagi sekali saya boleh tekankan hal ni adalah mindset. Orang kita macam fikir barang mahal, barang bagus kan. Kita boleh utilize this one lah.
Saya setuju sebab natural fiber product, kalau kita turn it with the product macam ni, dia punya price memang sesuai dengan dia punya produk tu sendirilah sebenarnya. Sebab dia punya quality, proses dan sebagainya. Itulah. Tambahan sikit lah berkaitan dengan price ni kan. Sebab tu sekarang European dan juga world lah sebenarnya dia melihat, dia bend to the fast fashion disebabkan price tadi lah. Sebabkan price terlalu murah, orang akan easily tukar baju fast fashion and then dump to the landfill lah. So sebab tu European dan sebenarnya dunia luar dia tak kisah dengan harga sekarang ni, sebab dia nak promote to slow fashion lah sebenarnya. So kita promote, kita boleh jual harga yang begitu murah tapi memang easily untuk buang lah, senang dapat senang buang lah. So sebab tu harga tu untuk kita yang di negara Malaysia ni, kita lebih kepada pakai untuk keperluan daripada pakai untuk bergaya kan. Tapi di luar negara tu tidak ke arah environment lah. So itu pandangan saya lah, fast fashion tu. Macam saya pernah jual, saya punya experience sendiri kan, masa event saya jual satu height A3, size A3, ayat 1000 dinar. Ada orang yang tuliskan juga, and then ada orang yang orang saya tanya kan, masa tu saya jual dalam RM40 lah. So jadi ada 10 orang tanya tapi tak ada orang pun beli. So the next customer datang, dia tanya saya, berapa ni dek? So saya cakap dengan dia 200. Okay, saya nak ni 2. So terus dia boleh jual. So saya rasa this is what tu yang membuatkan saya yakin untuk menjual dengan harga yang agak tinggi tapi kita punya produk memang ada kualiti. So kita just gunakan je the mindset. Barang mahal, kualitinya bagus. Jadi bila saya boleh jual harga macam tu, so sekarang pun saya boleh ni lah. So, ada soalan di chat box tu, Asna. Okay. Betul Soleh, tak ada bahan kimia. Tak ada bahan kimia yang digunakan. Food packaging kita belum try, mungkin sebab kita tak ada press machine tu. Tapi so far kertas kita, let's say kalau kena air, contohlah tulisan ni kena air, warna dia tak pecah. So dia macam daun, sebab dia daripada daun kan. Macam mana daun boleh tak absorb air, macam tu jugalah kertas kita. Dia serap tapi lambat lah macam tu. Purchasing power ringgit versus other currencies. Betul, that's why saya nak pursue this thing. That's why saya ada jual dekat a few website lain macam Visa punya website, and then Etsy, yang daripada macam ada international punya customer. So jadi easy untuk saya menjual sebab diorang akan rasa produk kita murah. Macam $1 sama dengan RM4 lebih kan, ataupun £1 dah RM5 lebih kan. Kalau kita jual postcard kita £1, diorang boleh beli 100. Tak ada masalah untuk diorang. In fact kalau kita jual dekat local kat KL sekalipun, diorang boleh je beli macam satu buku dalam RM35, dalam RM7-8 macam tu. Untuk orang biasa, kita ada create lah a few, untuk orang biasa kita ada create a few range produk yang untuk diorang ni. Macam memo pad dengan harga RM5, keychain RM3 lebih, RM4.5 macam tu. Okay, thank you Puan Anissa. So ada soalan lagi? Boleh type di chat box. Adik tanya. So far tak ada. So round the table, participant ada soalan tambahan yang boleh diutarakan? Atau
yang baru masuk nak tengok video tadi, so jadi boleh nampak kita punya cara kita buat lah. Sekejap saya buka balik video tadi. Hi everyone, I'm Asna. What do you think is made from? Cotton, linen or synthetic fiber? Okay. Dengarkan. Hi everyone, I'm Asna. What do you think is made from? Cotton, linen or synthetic fiber? What about this book? What about this and this and this? Well, all those you have just seen came from this. Every year in Johor only, we will produce 2 size of football stadium pineapple leaf waste, which consists of 700,000 acres of pineapple plantation. During the harvest session, the crown are chopped off for the purpose of seeding. Almost everything is being used except this. The leaves are being transported and gathered in one spot just to be burned for 7 days. For paper producing, first, we boil the leaf into the water for 1 hour. After that, we ferment it for 1 night, and next day, we blend the pulp, then pour into the mold. For fabric producing, we extract the fiber from the leaves and leave it to dry. The fiber are then tied threads by thread to make into yarn, and then we send to weaving factory. We need everyone to get involved to help saving the earth and to increase the usage of sustainable product. Okay. So itu tadi adalah apa ni? Ladang dekat kita, itu tadi adalah ladang dekat dekat Pontian, dekat lembaga Nenas. Previously kita banyak guna dekat sana lah. Sekarang kita banyak guna ladang-ladang sekitar. Ya saya? So kalau yang lain boleh juga layari website Palmi. Dalam tu ada video dan sebagainya lah. Boleh lihat berkenaan apa yang Cik Asna buat lah. Boleh ke saya nak minta like saya punya Instagram dan Facebook? Ni arahan saya punya staff dekat saya. Boleh. Boleh sangat. So minta lah yang lain tu kalau free boleh like. Like Instagram saya Palmi. Sekejap saya bagi link dekat chat nanti. So buat pengetahuan, Cik Asna pun pernah keluar TV3 kan dulu. TV3. Keluar TV3 dan macam-macam lah yang interview dia. So boleh tengok lah di Instagram dan juga Facebook Palmi untuk lebih pencerahan lah. Okay. Saya rasa tak ada soalan lagi buat masa ni. Okay, apa pun saya ambil kesempatan dan ni untuk promote Abstract jugalah. Kami sebagai Advanced Packaging Technology Research Group adalah satu grup pendidik yang berkaitan packaging lah. Packaging dan juga menggunakan natural fiber. So ada alat-alat di lab kami yang boleh digunakan, sama ada penyidik UTHM, Badan Berkandung dan universiti lain, dan juga industri pun boleh datang untuk gunakan lah. So boleh layari Facebook iaitu UTHM Packaging Center, dan juga page kami Advanced Packaging Technology Research Group lah. So saya tak ada soalan lagi. Mungkin dah boleh sampai sini je lah kot kita punya program. So Dr. Yong boleh handle untuk foto? Boleh ya. Semua mohon buka video sekejap. Sekejap je. So minta semua onkan kamera. So Dr. Yong akan capture. Thank you semua for participating, and then this is very I really appreciate it. This is good for us lah, untuk kita sama-sama boleh naikkan industri ni, sebab saya nanti collaborate dengan UTHM. Saya hope that everyone can help me through this journey. Jauh lagi perjalanan saya,
jauh lagi yang saya nak, bukan saya nak kejar, but saya nak capai bersama-sama dengan orang-orang yang sekitar saya lah. So di pihak FTK dan juga Abstract, sangat berterima kasih dengan perkongsian kepada Cik Hasnah. Memang sangat menarik dan memang sangat kita perlukanlah di pihak penyelidik sebab kita will come out with the products for the natural fiber. So memang perkongsian hari ini sangat berkaitan lah dengan apa yang kami lakukan di UTSM. So itu saja daripada kami. Terima kasih lagi sekali. So Dr. Yong boleh handle? Boleh. Mohon Nanti semua share buka. Dr. Yong. Baik, boleh. Okay, sekejap. Okay, sekejap. Okay. Okay, one more. Sorry, sekejap, one more. Okay, done. Okay, thank you so Terima much kasih for semua. today. So, terima kasih semua yang join pada hari ini. Jangan lupa isi borang kehadiran untuk kita rekodkan dalam jam kursus. Yang lihat di Facebook pun boleh isi borang kehadiran. So, itu saja daripada pihak kami. Terima kasih kepada Cik Hasnah. Terima kasih kepada Dr. Yong selaku host. Dr. Yong share balik link kehadiran. So Cik Hasnah ada apa-apa lagi nak cakap? Tak ada. Tak ada ya? Tak ada student kan dalam ni? Rasanya ada. Macam Semua ada kan? tapi tak ramai. Ada. Mungkin dia orang tengok di Facebook. I see. Okay. Oh, ada student. Okay. Journey belajar kita ni bukan pada permulaan kita, pada pengakhiran kita nanti. So jadi just do your best. Saya pun bukan best student dekat sekolah, dekat kampus. Saya biasa-biasa je. Baik. Okay, saya itu saja pesanan hari ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat, AJK dan juga partisipan, terutama speaker utama kita pada hari ini, Cik Hasnah Nabihah. So, masing-masing boleh layari Facebook, Palmi, Facebook Natural Renaissance, dan mungkin saya akan plan untuk datang ke sana lah jika pandemik dah okey dan PKP pun dah okey. InsyaAllah kita akan plan untuk hadir ke Palmi. Okey. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Okay, bye. Bye semua. Stop live. Coming.